My Suara FM. Okey, waktu sekarang ni 2:06 petang dan bersama dengan DM di studio. Seperti yang DM katakan tadi, kita sudah pun ada panel kita yang ada di studio daripada wakil sekali lagi daripada GPMS, merupakan Exco GPMS Selangor dan juga Ahli Parlimen Belia Selangor, Saudara Ashraf Adlan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Inilah dia jejaka yang memang kita tunggu daripada 2-3 minggu lepas, yang katanya sepatutnya datang tapi tak dapat datang. Bagaimana keadaan sekarang ni? Alhamdulillah lah, makin okey. Makin okey Benda nak jadi, kita tak boleh nak cakap apa Yelah, lah. betul lah juga tu. Jadi sebab itulah kita pun dalam kita berhati-hati, kadang-kadang benda-benda yang di luar kawalan ni kau nak jadi juga kan. Tapi terima kasih sekali lagi kepada Ashraf. Akhirnya dapat juga kita cuba buat appointment kembali dan Ashraf kembali datang ke Konti My Suara. Alhamdulillah, terima kasih. Dia memang orang kata, dan kita masih lagi menyimpan tajuk ini, tajuk transformasi parlimen dan demokrasi matang, hanya untuk Ashraf ni, untuk mungkin selepas ni Ashraf akan bercerita lebih lanjut lagi berkenaan apa yang dimaksudkan dengan transformasi parlimen dan apa juga yang dimaksudkan dengan demokrasi matang, yang mungkin ramai juga nak tahu tentang perkara ini. Yang tertanya, adakah cerita tentang parlimen nak ditransformasikan, ataupun idea-idea yang nak ditransformasikan, atau nak ditukar semua sekali, ataupun apa yang dikatakan demokrasi matang, adakah demokrasi sebelum ini tidak matang, kurang matang, nak dimatangkan lagi? Itu semua akan dijelaskan sebentar nanti. Dan kepada anda, sekiranya ada sebarang persoalan, boleh layankan persoalan anda di fanpage My Suara FM, www.facebook.com/mysuarafmradio. Segala persoalan anda boleh anda tuliskan di situ, di status yang telah pun kita uploadkan di sini, dan insyaAllah soalan itu kita akan tanyakan sebentar nanti, dan ada yang Ashraf boleh jawab, dia akan jawab. Mana yang tak boleh jawab, nanti dia akan jawab juga nanti. Seboleh-bolehnya. Cuba menjawab. Okey, pastikan anda terus bersama dengan kami sebentar nanti. Okey, terus bersama dengan My Suara FM. Okey, Ashraf, kita mungkin kita boleh mulakan dengan apa yang diperkatakan tentang transformasi parlimen. Boleh. Apa perkara asas berkenaan dengan transformasi parlimen ni sebenarnya? Dia sebenarnya, transformasi parlimen ni bila kita tanya kepada public, saya pernah buat survey, ramai menganggap, okey, bila kita cakap pasal parliamentary reform, apa yang penting bagi mereka? So rata-rata saya boleh katakan hampir semua menjawab ketelusan, transparansi, ikut pemahaman orang. Bila kita sebut pasal parliamentary reform ni, ketelusan. Itu saja. Okay. Bagi saya itu ada satu benda yang salah. Okay. Sebab bila kita sebut pasal ketelusan atau transparansi ini adalah soal integriti. Dan bila kita cakap pasal parliamentary reform ni, ini adalah apa berkenaan dengan sistem parlimen itu sendiri. Bagaimana sistem parlimen itu terbentuk dan dijalankan di dalam parlimen. Bagaimana sesuatu undang-undang itu dibahas di dalam parlimen dan diluluskan. Bagaimana ianya dibentuk. Ini adalah parliamentary reform. Ini seharusnya yang kita terangkan kepada orang-orang di luar sana. Jadi parliamentary reform, bila saya sebut pasal parliamentary reform ni, satu benda yang saya ingin orang faham ialah dari mana asalnya sistem parlimen kita ini. Okay, kita tengok dulu sejarah. Di mana yang asal parlimen kita, sistem parlimen kita. Sistem parlimen kita ni, kita mengadaptasi daripada nama modul sistem parlimen ni adalah Westminster. Westminster ni adalah sistem parlimen yang digunakan di UK. Ya, sebahagian besar negara-negara Commonwealth memang menggunakan sistem ini. Sebab ianya satu sistem yang telah dijalankan selama beratus tahun. Kalau ketuk Malaysia ni, kita baru merdeka. Tak sampai 100 tahun pun. Tak sampai 60 tahun pun belum sampai lagi. 60 tahun pun belum sampai lagi. Jadi bila kita sebut pasal sistem parlimen yang sudah lama bertapak di dalam bumi, di atas tanah bumi ini, maksudnya sistem itu telah bertukar menjadi satu sistem yang makin lama makin matang. Ya, tapi bila kita membezakan betul-betul, kita tengok dalam keadaan bukan hanya daripada pembukaan saja, kita pada dasar sekali tentang sistem parlimen Westminster yang digunakan di UK dan kita bezakan sistem yang kita gunakan di Malaysia, sebenarnya adalah sangat jauh berbeza. Kita memang menggunakan modul yang sama, kita mengambil contoh sistem Westminster ini, tetapi tidak semuanya sama. Kita menggunakan sistem Westminster dari segi luaran, dari segi outfit. Maksudnya kita menggunakan sistem parlimen, kita menggunakan dua dewan seperti di UK. Kalau di UK kita ada
House of Commons dan House of Lords. Mhm. Kalau di Malaysia, House of Commons itu adalah Dewan Rakyat. House of Okay. Lords itu adalah Dewan Negara. Mhm. Jadi ini adalah outfit yang kita gunakan, modul yang kita gunakan. Tapi bila kita lihat dengan lebih dalam lagi, ianya berbeza. Sebab bila kita tengok sistem parlimen di UK ini, setiap ahli-ahli parlimen mereka perlu terlibat dalam select committee. Mhm. Select committee ini mempunyai pelbagai portfolio. Kalau di UK, sekarang saya tengok, dia ada dalam lebih kurang 20 lebih select committee, di mana setiap kabinet mempunyai select committee yang membayangi kementerian ataupun kabinet itu. So dia ada check and balance. Okay. Jadi itulah maksud kematangan demokrasi. Yang berbalik kepada dalam konteks kematangan demokrasi, bagi saya demokrasi itu matang apabila dalam sesebuah negara kerajaan dan pembangkang mempunyai peranan dalam mentadbir urus negara. Bukannya Satu pihak sahaja. bukannya hanya pembangkang itu tugasnya hanya perlu membangkang. Mereka juga terlibat dalam mentadbir urus negara. Itu adalah satu sistem yang matang. Bila mereka berdebat di dalam parlimen, tidak based on party line. Dia berdebat demi apa yang penting untuk negara. Itu bagi saya demokrasi yang matang. Jadi kalau secara ringkasnya apa yang boleh difahamkan, parlimen yang diaplikasikan di Malaysia ini hanya kita mengambil kulit sahaja daripada apa aplikasi parlimen yang dilakukan di UK. Okey, secara lebih mendalam sebentar nanti kita nak tahu juga berkenaan dengan select committee. Apa sebenarnya select committee dan siapakah sebenarnya yang berada dalam select committee. Ini kita kena tahu ni sebab mereka-mereka ni adalah orang yang akan menentukan sebarang hukum dan dasar. Betul? Betul. Kita berbicara tentang cerita di pintu parlimen ini. Okey. Dan juga tadi kita nak tahu siapa sebenarnya yang berada dalam select committee ni. Okey. Dan apa yang mereka bincangkan dalam peringkat select committee. Select committee ni dia terdiri daripada ahli-ahli parlimen itu sendiri. Seperti saya cuba bagi contoh. Saya juga merupakan ahli parlimen belia Selangor. Okey, dalam parlimen belia kita ada 133 ahli. Dan setiap ahli akan dibahagikan, dia masukkan ke dalam 9 jawatan kuasa yang berbeza. Dan setiap jawatan kuasa ini diberi portfolio masing-masing. Ini yang dikatakan select committee. Alright. Dan macam saya adalah chairman bagi select committee bagi jawatan kuasa hubungan antarabangsa dan diplomatik. Baik. Jadi dalam parlimen, saya bersama sahabat-sahabat saya dalam jawatan kuasa itu, tak kira lah masa berkempen kita bersama ataupun kita berlawan, apabila kita menang, kita letak dalam jawatan kuasa yang sama. Fokus kita adalah untuk membawa isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa dan juga diplomatik ni. Jadi maknanya kalau dalam grup hubungan antarabangsa tu contohnya, dalam tu sendiri ada di kalangan pembangkang, ada juga di kalangan ya, betul. kerajaan. Pro government dan pembangkang kita ada dalam tu sekali. Jadi saya bagi contoh apa yang terjadi dalam parlimen belia ni apa yang terjadi is bila kita dah bahagikan mereka di dalam jawatan kuasa masing-masing, ni semangat kita sebagai satu jawatan kuasa itu jadi semakin kuat. So kita ada kawan yang daripada pihak lain yang tak bersahaluan kita, yang ada persamaan politik yang berbeza, political ideology yang berbeza dengan kita, tapi bila kita balik dalam satu jawatan kuasa, kita akan kerjasama untuk menaikkan jawatan kuasa kita itu, untuk bergerak ke hadapan bagi membentangkan isu-isu atau mengangkat isu-isu yang berkenaan dengan portfolio jawatan kuasa kami. Jadi dalam parlimen belia itu dah hilang sentimen party line, dah hilang sentimen kerajaan dan pembangkang. So mereka sekarang ni bekerjasama bersama jawatan kuasa mereka sendiri. Ya, jadi dah tak ada, so dalam parlimen belia ni dah tak ada competition di antara parti lain. So yang ada hanyalah masing-masing setiap jawatan kuasa akan cuba sedaya upaya untuk menunjukkan kualiti pendebatan mereka, kualiti usul mereka. Jadi ini adalah salah satu budaya yang saya kira sihat untuk kita amalkan di dalam parlimen. Sebab parlimen merupakan majlis perundingan yang tertinggi untuk membawa suara-suara rakyat dan juga untuk membentuk undang-undang. Jadi apabila kita letak ataupun kita mengimplementasikan sistem select committee di dalam parlimen Malaysia,
setengah select committee seperti UK ada yang diketuai oleh ahli parlimen government. Ada setengah juga yang diketuai oleh ahli parlimen pembangkang. Okay, jadi bila kita cakap dalam konteks untuk membawa rang undang-undang ke dalam parlimen, bil atau rang undang-undang ni, di Malaysia sekarang ni bil akan dirangka oleh kabinet. Okey. Dia akan dirangka oleh kabinet, dia akan dibentangkan oleh menteri kabinet, wakil kabinet lah. Dan apabila ianya dapat dipersetujui dalam dewan, ianya akan diadaptasi dan akan dijalankan oleh kabinet yang berkenaan. Jadi bila kita ada select committee pula, select committee ni terdiri daripada dua-dua belah pihak. Jadi setiap bil atau undang-undang yang dibahaskan di dalam parlimen harus dibawa melalui select committee. Jadi bila ianya dibawa melalui select committee, maknanya setiap undang-undang, apa bil atau rang undang-undang ini dibentuk oleh select committee yang yang dah dipersetujui di peringkat select committee yang terdiri daripada kedua-dua belah pihak. Jadi ianya apabila ianya telah dibentuk oleh kedua-dua belah pihak, ianya dibawa ke parlimen, dan saya boleh yakin pendebatan tentang sesuatu isu itu bila dibawa ke dalam parlimen akan menjadi pendebatan yang sihat dan lebih fokus kepada apakah kebaikan tujuan asal tu sendiri untuk negara kita kan, berbanding daripada apa yang berlaku sekarang based on party line. Okey, jadi maknanya apa yang boleh difahamkan bila kita buat projek sebegitu, dia seolah-olah macam projek assignment. Yang mana kita tak kisah you daripada kelas mana, tapi bila kita siapkan assignment ni, kita kena buat yang terbaik untuk assignment ni untuk kita present. Betul. Dalam mega presentation. Ini satu benda yang daripada zaman kita sekolah pun memang kita dah diajar perkara yang sama, jadi diimplement kembali sewaktu kita berada dalam parlimen. Okey, sebentar nanti DM nak tahu juga, adakah select committee seperti yang dilakukan oleh Parlimen Belia ini dibuat sama seperti yang dilakukan dalam parlimen yang sedia ada sekarang ini? Sebab mungkin juga ada yang keliru. Adakah benda ni berlaku seperti mana yang diperkatakan? Bolehkah mereka berbincang bersama-sama? Okey, itu kejap lagi. Bersama dengan DM dan juga Ashraf Adlan, Exco GPMS Selangor dan juga Ahli Parlimen Belia Selangor. Okey, sedikit perbezaan. Kalau tadi Ashraf ada kata berkenaan dengan parlimen yang cuba diimplementkan oleh Parlimen Belia ialah cuba copycat apa yang dilakukan di Parlimen UK. Adakah parlimen yang sekarang ini yang sedia ada, bukan yang Belia, copycat benda yang sama, ataupun mereka sebelum ni tak pernah copycat sehingga Parlimen Belia baru nak berbuat begini? Parlimen kita memang tak pernah mengadaptasi sistem select committee ni. Pernah mencuba, tapi hanya untuk current issue. Macam TPPA kita ada select committee kita. Okey. PAC kita. Tapi dia lebih kepada caucus, sebab dia tak tetap macam TPPA. Bila kita dah sign, bila kita semua dah jalan lancar, maka kita tak perlu lagi dah select committee untuk TPPA. Terus dibubarkan. Jadi bagi saya mungkin sistem yang digunakan dalam Parlimen Belia ini mungkin adalah satu eksperimen yang boleh digunakan untuk parlimen betul kita, Parlimen Malaysia yang sebenar. Mungkin kiranya saya ni bahan eksperimen lah. Bahan eksperimen. Okey. Kita tengok. Tapi itulah. Tapi bila kita sebut tentang Parlimen Malaysia kita pula, bila nak mengadaptasi sistem select committee ni, tambah lagi satu persoalan. Persoalannya, adakah kita punya political culture kita ready? Sudah bersedia? Saya bagi contoh. Dalam PAC ataupun TPPA, kita ada select committee kita pernah buat dari peringkat Parlimen Malaysia. Juga juga melibatkan MP ahli parlimen daripada kedua-dua pihak. Tetapi kita dapat lihat apabila satu benda tu dah dipersetujui di dalam peringkat parlimen, dalam peringkat jawatankuasa, dalam peringkat jawatankuasa select committee tertentu, kita nampak setengah ahli parlimen ni, dia bila dia keluar daripada select committee, dia buat statement dekat luar, dia buat press conference, cakap benda yang lain daripada apa yang telah dipersetujui. Bercanggah dengan apa yang telah dipersetujui, apa yang telah dibincangkan dalam peringkat jawatankuasa. Jadi persoalan tu tambah isu persoalan yang baru, adakah kita punya culture kita bersedia? Sistem politik kita ni, political culture kita bersedia untuk mengatasi. Sebab kalau kita
membuat apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Kalau kita buat select committee banyak mana pun, kalau itulah culture mentality kita, culture kita macam tu, ia tak akan membawa apa-apa perubahan. Sistem demokrasi kita tak akan menjadi lebih matang. Jadi kita kena faham benda ni, dan pihak kerajaan dan juga pembangkang masing-masing perlu mengambil kira dan perlu sedar tentang perkara ini dan perlu berubah atau membuat satu. Seperti pembangkang harus menerima kerajaan sebagai sahabat mereka. Kerajaan harus menerima pembangkang sebagai sahabat mereka juga. Kita nak ada kerjasama di antara kedua-dua belah pihak. Baru bila ada kerjasama antara kedua-dua pihak, barulah kedua-duanya boleh dilibatkan bersama-sama dalam mengurus tabir negara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari situ pun kita dah nampak supaya kita tak nak ada sifat childish dalam melibatkan dan parlimen sendiri dan melibatkan, sebab ini adalah peringkat, orang kata peringkat akar umbi. Walaupun dia bukanlah peringkat dia sepatutnya bukan lagi peringkat akar umbi parlimen belia ni, dia sepatutnya dia daripada bawah lagi. Tapi apa yang dicuba dilakukan oleh parlimen belia setakat ini untuk cuba mengimplement sistem daripada UK tu, mungkin akan bertemu dengan kejayaan, mungkin akan bertemu dengan kegagalan. Kita tak tahu, itu nanti kita nak tanya apa setakat ni bagaimana pencapaian mereka setelah mereka cuba membuat eksperimen ini. Ni mereka ni macam tikus makmal ni. Nak tahu juga kan. Tapi kejap lagi kita dengarkan jawapan daripada Ashraf Adlan sendiri. Okey, waktu sekarang ni 2.42 minit petang, masih lagi bersama dengan DM dan juga Ashraf Adlan. Okey, jadi kita dah tahu juga sedikit berkenaan dengan apa yang Ashraf katakan, sistem parlimen yang cuba digunakan sekarang ni adalah satu eksperimen. Setakat ini bagaimana eksperimen ini dari segi adakah dia berjaya ataupun masih so and so ataupun belum mencapai tahap yang sepatutnya lagi? Bagi saya mengikut kiraan pemerhatian saya lah, personal opinion sistem ini berjaya dari peringkat parlimen belia sebab memang kiranya saya lihat ni kurang ataupun tiada atau kurang political driven punya perdebatan atau isu-isu. Dia lebih kepada usul-usul atau isu-isu di peringkat jawatankuasa. Mungkin ada beberapa orang kata competition di antara jawatankuasa, tapi bagi saya itu adalah competition yang healthy. Kita nak tunjuk kualiti jawatankuasa masing-masing lebih bagus. So dia adalah healthy competition untuk meningkatkan prestasi setiap ahli parlimen belia itu sendiri. Jadi saya kiranya saya setuju kalau kita katakan yang di peringkat parlimen belia sistem select committee itu berjaya. Jadi ada ke suara-suara sinis kan yang mengatakan mereka ni hanya sekadar akan berjaya sampai setakat peringkat itu je? Adakah benda ni yalah kalau setakat mereka peringkat parlimen belia sajalah. Suara-suara tu belum ada lagi sebab berbalik kepada apa yang saya sebutkan awal-awal tadi. Bila kita sebut tentang parliamentary reform ni, tak ramai yang tahu apakah maksud parliamentary reform itu. Ramai yang kata yang penting adalah ketulusan. So dia tak ambil tahu apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mematangkan sistem demokrasi kita, untuk menambah baik sistem parlimen kita. Mereka tidak ada pengetahuan tentang itu. Mereka tidak tahu apa itu select committee. Bukan saya nak kata semua, tapi ada golongan-golongan yang tidak mengetahui apa itu select committee yang boleh kita pakai untuk penambahbaikan. Jadi kita tengok juga baru-baru ni pun ada dalam berita kita dapat lihat parlimen kita yang sekarang ni tengah bersidang sampai bulan 4 akan membawa usul parliamentary reform. Jadi saya kiranya itu adalah satu langkah yang baik untuk menambah baik sistem parlimen kita, untuk mematangkan lagi sistem demokrasi kita. Jadi apakah perubahan yang telah dibawa, yang akan dibawa, yang nak dibawa di dalam parlimen nanti? Yang saya nampak dua. Yang pertama adalah Minister Question Time dan yang keduanya adalah Second Chamber ataupun Dewan yang kedua. Contoh saya bagi contoh kat UK. Dekat UK ni kita ada
Prime Minister Question Time. Dia berlaku setiap hari Rabu selama setengah jam kalau tak silap saya. Bila mana the Prime Minister, Perdana Menteri UK harus hadir ke dalam Dewan dan bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang dibagi. Jadi bagaimana soalan-soalan itu dipilih? Setiap soalan untuk 7 soalan pertama, 7 soalan pertama ni adalah milik ketua pembangkang, the opposition leader. Okay. Jeremy Corbyn adalah opposition leader dekat UK bagi Parti Labour dan Perdana Menteri UK David Cameron daripada Konservatif. Jadi Jeremy Corbyn ni dia diberi 7 soalan untuk dibentangkan di dalam parlimen untuk bertanya kepada Perdana Menteri. Jadi selebihnya itu dia ada satu sistem ni dia akan pilih secara rawak. Sistem tu memang telus, dia akan pilih secara rawak. Sesiapa sahaja. Siapa yang ingin bertanyakan soalan boleh hantar soalan ke parlimen dan mereka akan masukkan soalan-soalan ke dalam sistem itu dan akan dipilih secara rawak. Soalan yang terpilih akan diberi ruang untuk ditanya di dalam dewan ketika Prime Minister Question Time. Dan siapa yang tak dapat peluang mungkin boleh memberi soalan ataupun boleh beri soalan bertulis. Jadi itu sistem ni menunjukkan yang seseorang pemimpin di peringkat yang paling tinggi harus mempunyai pengetahuan, harus bersedia tentang semua perkara yang berlaku di bawah beliau, tentang semua yang berlaku di setiap kementerian kabinet yang di bawah beliau. Jadi ini adalah contoh sistem demokrasi yang matang. Di Malaysia kita sekarang ni akan membentangkan satu usul, iaitu usul Minister Question Time, bila mana setiap menteri di dalam kabinet harus hadir apabila soalan mereka dibentangkan untuk menjawab soalan-soalan itu. Walaupun orang kata tak cukup sebab ni menteri, bukan Perdana Menteri. Tapi kita harus lihat dari sudut yang positif. Sekiranya bagi saya ini adalah satu langkah yang baik. Ini menunjukkan yang sistem parlimen kita ini sedang menuju ke arah yang betul. Ia adalah orang kata langkah-langkah untuk kita menuju ke arah yang lebih baik, untuk mendapat sistem yang lebih baik, untuk mendapat demokrasi yang lebih matang. Jadi kita harus menyambut baik perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan ataupun yang dilakukan oleh parlimen untuk membawa perubahan. Okey, saya masuk pula yang kedua. Yang keduanya, kita ada usul yang nak dibentang di parlimen, iaitu second chamber. Apa tu? Dewan yang kedua. Jadi apakah itu dewan yang kedua? Kalau di UK, di dalam UK seperti yang saya sebutkan, kita ada select committee. Okey, ada satu daripada select committee ini, nama dia Petition Select Committee. Apa yang mereka buat? Petition Select Committee ini tugas mereka adalah untuk membuat satu petition. So kalau kita tengok website Parlimen UK, mereka ada satu petition. Di mana petition tu bila mana rakyat UK mereka boleh memberi tajuk ataupun memberi isu, meminta parlimen untuk membahas isu-isu tertentu. So dia akan masuk ke dalam petition. So apa yang jadi, petition ni usul yang mendapat 100,000 vote ke atas akan dibawa ke Petition Select Committee dan mereka akan memilih, buat lagi satu filtering untuk dibawa ke dalam second chamber. Second chamber ni di UK dinamakan Westminster Hall. So bila dia masuk dalam second chamber, dia akan dibahaskan oleh MP-MP tertentu. Jadi ia menunjukkan parlimen di UK itu benar-benar membawa suara rakyat. Sebab mereka ada satu mekanisme untuk membawa isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat sendiri di dalam parlimen, bukannya hanya yang dibangkitkan oleh ahli parlimen. Jadi maknanya dari setiap peringkat tu bukan sekadar mendengar suara-suara daripada peringkat atasan saja. Suara-suara di bawah ni siapa yang nak dibawa? Betul. Satu saluran. So dia ada satu mekanisme yang kita kata ia mengadaptasi sistem bottom to top approach. So suara daripada angkat umbi dibawa naik ke atas. Jadi ini adalah second chamber, dewan yang kedua, yang akan dibawa juga ke dalam parlimen untuk dibahaskan. So kita nak bawa usul supaya Malaysia mempunyai dewan yang kedua. Salah satu advantage adalah ianya tidak membazir masa di dalam dewan rakyat. So isu persendirian, isu usul-usul yang tidak ada vote boleh dibawa ke dalam second chamber. Sebab kalau kita tengok sekarang ni dalam dewan rakyat kita ni macam-macam karenah ada.
Sampai kita rasa isu macam ni pun boleh cerita. Bukan macam tu je. Sekarang kita tu ada drama Hindustan dalam tu kan. Tiba-tiba keluar bahasa Tamil. Benda tu memang betul. Kita kadang-kadang kita perlukan juga benda-benda yang sebegitu. Hiburan macam tu kan. Sebagai untuk dapat dynamic dalam dewan tu. Tak adalah dia terlalu bosan. Tapi yang penting sekarang ni kita tengok banyak masa dibazirkan. Ya, apabila kita membawa isu-isu yang tak begitu penting. Tapi bagi saya isu tu perlu dibawa kerana ianya adalah isu rakyat. Jadi kita ada, apakah salahnya kita wujudkan lagi satu dewan untuk membawa isu-isu itu tanpa mengganggu sidang Dewan Rakyat yang sepatutnya. Okey, DM rasa itu pun satu cadangan yang cukup bagus juga. Yalah sebab selalunya orang kata soal rakyat tidak dibawa, soal rakyat tidak dibawa. Tapi kadang-kadang tu terlalu Dewan Rakyat kita yang sedia ada ni pun dah terlalu sibuk dengan isu-isu lain sehingga isu-isu yang dibawa oleh rakyat sendiri ni pun terpaksa ditolak ke belakang. Betul. Jadi kalau kita ada tempat lain, ada queue lain dekat situ, jadi mungkin soal rakyat tu boleh dibawa ke hadapan lebih cepat daripada apa yang ada sekarang. Betul. Kita tengok sebab terutamanya ni anak-anak muda zaman sekarang, aspirasi anak muda. So kita ni dalam zaman yang penuh dengan orang panggil exposure, kan. Kita ada internet, kita ada social media. Jadi orang-orang ni kita lebih berpengetahuan. So lebih terdedah kepada perkara-perkara yang lebih dia boleh membandingkan apa yang terjadi di Malaysia dan di luar Malaysia tanpa keluar kepada Malaysia. Sebab dengan wujudnya internet ni, jadi apabila mereka mempunyai lebih pendedahan, lebih pengetahuan, so mereka lebih faham apa yang lebih bagus untuk negara, apa yang mereka inginkan untuk negara. Jadi sebab tu sekarang ni kita lihat ramai orang anak muda kita juga sekarang ingin, kalau kita bandingkan daripada dulu dengan sekarang, anak-anak muda kita sekarang ni lebih ramai yang bergiat aktif dalam politik ataupun dalam memperjuangkan apa yang terbaik untuk negara kita. Tak kisahlah dalam channel politik ataupun channel NGO, ada banyak channel, ada banyak platform. Kita tengok ada orang buat sekolah politik kan, sekolah politik, ada orang buat Institut Demokrat. Jadi kita nampak perlimatan anak muda tu semakin banyak. Jadi apa salahnya saya kiranya cakap untuk kerajaan untuk mengambil seorang anak muda ini. Saya sebagai seorang wakil orang muda, kalau saya muda lagi lah kan. Muda lagi. Apa yang saya katakan tadi tentang kematangan demokrasi, dan ini adalah satu aspirasi anak muda. Jadi saya harap benda ni boleh dibawa ke peringkat lebih tinggi, sebab saya percaya kita dapat lihat anak muda ni lebih kritikal. Kenapa dia lebih kritikal? Sebab dia tak terlalu taksub mengikut channel-channel tertentu. Jadi apa yang mereka fikir adalah hanya untuk kebaikan negara. Okey, itu dia penjelasan panjang lebar berkenaan dengan bagaimana pencapaian Parlimen Belia setakat ini berkenaan dengan kejayaan mereka dalam merealisasikan apa yang cuba disampaikan tadi berkenaan dengan dua usul yang akan dibawa nanti. Kita doakan semoga usul tersebut berjaya, sebab DM juga remaja juga lagi ya. Remaja ke belia? Boleh, dua-dua boleh. Dua-dua boleh Ya, seperti dua insan bercinta, seperti dua usul tadi yang bakal dibawa ke Parlimen, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa agaknya harapan daripada GPMS Selangor dan juga Ashraf sendiri sebagai ahli Parlimen Belia untuk mewar-warkan tentang transformasi Parlimen dan juga demokrasi matang. Mungkin sebelum ni orang tak faham, jadi selepas ni apa lagi agaknya usaha untuk memberikan mereka pendedahan tentang perkara ni? Saya ada juga buat beberapa perkara untuk membantu dari segi penyebaran tentang pemahaman tentang transformasi Parlimen itu. Beberapa artikel yang saya tulis, social media, kempen. Tapi apa yang penting bagi saya adalah kesedaran itu sendiri. So, jika rata-rata rakyat Malaysia ini faham tentang sistem Parlimen, tentang apakah penambahbaikan yang boleh dibuat terhadap sistem Parlimen kita, kalau kita mempunyai orang yang bijak, bukan sahaja bijak tetapi they are aware of apa benda-benda yang kritikal, isu-isu yang kritikal ini, maka saya rasa kiranya dengan adanya orang-orang sebegini, dia boleh menekan golongan atasan untuk menjadi terbuka untuk menerima pendapat-pendapat
Ya, sebab sekarang ni bila cakap DM interview saya ni, pendapat tu datang daripada saya. Tapi kalau pendapat tu datang daripada majoriti rakyat, rakyat yang ramai, suara tu akan jadi lebih kuat. Jadi itu yang saya harapkan. Okey, itu dia. Dan itu juga yang diharapkan bukan saja bagi GPMS Selangor, bukan saja bagi Parlimen Belia, tetapi juga diharapkan juga bagi rakyat-rakyat kita, belia-belia yang ada sekarang ini, bersama-sama menyokong usaha ini agar mereka akan faham tentang transformasi Parlimen dan demokrasi matang, dan kita harapkan juga di penghujungnya nanti kita dapat mencapai suatu tahap kejayaan supaya dapat membawa Malaysia lebih maju lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi Ashraf Adlan kerana sudi datang ke Konti Mysore FM. Terima kasih. Walaupun hari ni datang seorang-seorang, hari ni dia bagi habis ni. Okey, dan insyaAllah kita akan bersama lagi minggu depan bersama dengan wakil yang lain juga daripada GPMS juga. Kita memang ada kontrak dengan diorang ni. Dan juga kita harapkan kepada anda mendapat manfaat dari apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Dan kepada yang lain, teruskan bersama dengan Mysore FM. DM akan bersama dengan anda sehingga jam 4 petang nanti.